kerajaan pantau rapi perkembangan ketegangan di Rusia. Berita tengah hari 26 Jun 2023, saya Hazel Desmond. Kerajaan sedia membawa pulang lebih 700 rakyat Malaysia yang berada di Rusia sekiranya ketegangan semakin memuncak di Moskow dan wilayahnya. Ia susulan pengisytiharan operasi memerangi pengganas CTO. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ketika ini kerajaan memantau rapi perkembangan ketegangan yang berlaku di negara itu, terutamanya di Moskow. Tindakan-tindakan keselamatan termasuk jika keadaan tidak dapat menjamin keselamatan rakyat Malaysia di sana, usaha ke arah untuk membawa mereka balik ke Malaysia sedang diatur oleh pihak Wisma Putra. Walaupun bagaimanapun kita akan terus memantau situasi di Rusia dan kita harap kedudukan keselamatan akan terjamin khususnya untuk rakyat Malaysia di Moskow dan di Rusia keseluruhannya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan persidangan pertubuhan Akademi Kebangsaan Biro Siasatan Persekutuan FBI NAA bahagian Asia Pasifik ke-23 di Petaling Jaya. Ketegangan di negara itu semakin memuncak selepas kumpulan upahan Wagner yang diketuai Yevgeny Prigozhin melancarkan pemberontakan untuk menjatuhkan tentera Rusia. Prigozhin sebelum ini pernah menjadi sekutu rapat Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, menyentuh mengenai laporan tahunan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan orang US Tip Report, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan situasi politik negara yang tidak menentu sejak kebelakangan ini telah merencatkan usaha Malaysia perbaiki kedudukan ke peringkat 1 Tier 1. Jelas beliau, usaha menaikkan kedudukan Malaysia tidak jadi keutamaan ketika itu. Pada satu ketika Malaysia berada di dalam Tier 3 atas usaha kerjasama PDRM, Jabatan Immigration dan Kementerian Dalam Negeri, kita telah dapat mempertingkatkan ke taraf Tier 2. Kita telah berusaha untuk mempertingkatkan ke taraf Tier 1 di mana warga negara Malaysia sebagaimana negara-negara Tier 1 yang lain tidak perlu memohon visa untuk mengadakan lawatan ke US, tetapi kedudukan itu tidak dapat dicapai disebabkan oleh pertukaran kerajaan di Malaysia dan mungkin soal untuk menaikkan tahap Malaysia ke Tier 2 tidak menjadi keutamaan oleh kerajaan ketika itu. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Laos akan membuka peluang kepada kedua-dua negara untuk memacu kerjasama sedia ada. Menurut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pertemuan dua negara ini bakal meneroka bidang perkongsian baharu. Kita berkeyakinan bahawa lawatan yang diadakan ini insya-Allah akan dapat memperkukuhkan lagi hubungan persahabatan antara kedua negara kerana hubungan yang sedia terjalin ini adalah begitu baik dan tentunya dengan lawatan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kali ini akan menambahkan lagi dan memperkukuhkan lagi hubungan yang sedia terjalin itu. Jumlah dagangan dua hala antara Malaysia dan Laos telah melonjak sebanyak 425%. Pelaburan utama Malaysia di Laos adalah dalam sektor tenaga, zon perdagangan bebas, automotif, perbankan dan kewangan. Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Dr. Somseh Sidapon esok dan akan diberi sambutan rasmi di bangunan pejabat Perdana Menteri Laos.
Laporan Haji 1444 Hijrah. Kemuncak ibadah haji bermula esok apabila semua jemaah Malaysia akan berwukuf di Arafah sebelum ke Muzdalifah dan Mina. Pergerakan menuju ke Arafah bermula sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi dengan menaiki bas secara berfasa. Laporan semasa dari Mekah bersama Anas Matno. Baik, terima kasih Hazel. Seperti dimaklumkan, saya kini berada di salah satu maktab penginapan jemaah haji Malaysia di Mekah ini, iaitu di Ibu Pejabat Tabung Haji Abraj Jenadriah. Dan ketika ini pergerakan jemaah haji Malaysia telah pun bermula menaiki bas menuju ke Arafah dan esok ke muncak ibadat haji bagi jemaah haji seluruh dunia dan juga bagi jemaah haji Malaysia apabila mereka akan berwukuf di Arafah. Dan pergerakan pada sebelah di sini masih lagi pukul 8 pagi. Pergerakan mereka ini akan menaiki bas 21 bas secara keseluruhan untuk setiap maktab. Jadi ada lebih kurang ada 9 maktab di Mekah ini. Lebih kurang 60 buah bas akan bergerak menuju ke Arafah pada hari ini, dan di sini saja 21 bas, 3 pusingan akan dibuat, dan sesi seterusnya akan berlangsung pada pukul 9 atau 10 pagi nanti sehinggalah petang nanti sehingga habis semua jemaah haji yang menetap di maktab ini. Dan manakala bas pertama tadi, para petugas tabung haji dan juga advance party telah pun memasuki bas untuk bergerak terlebih dahulu, diikuti jemaah haji yang sedang pun berada di belakang saya ini menuju ke bas yang telah pun ditetapkan. Mereka ini pun telah pun diberikan nombor bas masing-masing untuk mereka memudahkan pergerakan, seperti saudara Haji ini bas nombor 2. Kalau saya boleh interview sikit, Haji. Assalamualaikum, Haji. Salam. Haji, dari mana Haji? Nama? Saya Rozani dari Kota Baru, Kelantan. Haji, macam mana perasaan dia nak naik bas dan dia nak menuju Arafah? Setelah menunggu setelah menunggu berapa lama sih. Inilah masa yang saya nantikan ya. Ya, rasalah memang excited lah. Berdebas satu pengalaman baru untuk saya untuk menaikkan ibadah haji pada tahun ini. Siapa Haji? Ya, setakat ni alhamdulillah saya dah bersiap daripada rumah lagi lah. Dan kursus-kursus haji yang saya sertai dan juga kursus perdana yang dianjurkan oleh pihak Taman Haji. Terima kasih. Haji, semoga dapat Haji mabrur. Tahniah Haji. Kalau saya boleh dapat satu lagi, seorang lagi. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum Haji. Haji, interview sikit. Interview? Satu. Perasaan saya agak berdebar lah, kerana ini adalah rukun yang kelima yang kita tak biasa dan tak pernah buat ya. Jadi dan agak terkejutlah bila dapat tawaran tu, dan saya rasa bersyukurlah kerana dapat ada untuk anak-anak dan ibu di rumah. Jangan bimbanglah kami di sini dan doakan kami dipermudahkan. Baik Haji, terima kasih. Seperti dimaklumkan sebelum ni juga, suhu dijangka boleh mencecah sehingga 50 darjah Celsius. Namun para jemaah haji telah pun dimaklumkan untuk bersiap sedia dari segi fizikal dan juga mental ketika berada di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Sekian dulu laporan dari Abraj Jenadriah Mekah ini. Kembali kepada Hazel. Anas Matno, terima kasih. Seterusnya beralih ke perkembangan sidang Dewan Negara. Konsep Malaysia Madani difahami dan memberi hasil positif. Juga penggalakan amalan ESG kepada PMKS serta program jaringan pendidikan kewangan untuk belia diperkasa. Kita ikuti perincian bersama wartawan Syamimi Sarifan di Parlimen. Baik Hazel, sebanyak 86.9% daripada 8,860 responden di seluruh negara bersetuju dengan pelaksanaan konsep Malaysia Madani. Sementara 68.1% responden menyatakan kefahaman terhadap konsep berkenaan menerusi kaji selidik yang telah dibuat oleh Jabatan Penerangan Japan. Ini adalah petanda yang positif. Yang mana di pihak kementerian kita ambil maklum dan berusaha untuk memastikan bahawa ia bukan seperti yang Muhammad Senator sebutkan tadi, sekadar retorik, tapi memang jelas daripada usaha dan ikhtiar kerajaan dari segi ekonomi, menjaga tata susila di kalangan masyarakat, keharmonian, perpaduan, keutuhan masyarakat itu sendiri dan diterjemah
ya, lebih daripada semata-mata sebagai slogan ataupun konsep. Jadi alhamdulillah pada waktu ini dari segi hasil ekonomi, pelaburan yang masuk dan sebagainya memang jelas, ya, ia mendatangkan hasil yang positif kepada rakyat, insya-Allah. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Azhar Ahmad mengenai usaha kerajaan memahamkan rakyat berkaitan konsep Malaysia Madani. Gagasan Malaysia Madani telah dilancarkan pada 19 Januari 2023 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Seterusnya, tiada cadangan mewajibkan amalan tadbir urus dalam alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG terhadap pemain industri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia dikhawatiri akan membebankan khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagaimanapun, usaha pemupukan kesedaran dan kefahaman mengenai agenda ekonomi hijau akan terus dipergiat. Jadi tumpuan buat masa sekarang dalam tempoh 1-2 tahun ini ialah untuk mewujudkan permintaan daripada syarikat-syarikat kecil yang insya-Allah kerajaan akan pertimbangkan bentuk bantuan kewangan untuk mereka mula melaksanakan secara sukarela, kerana melalui itu apabila lebih banyak pula syarikat yang boleh menawarkan khidmat pematuhan dan standard ESG ini, itu akan menurunkan kos untuk jangka masa yang panjang. Beliau sebelum itu menjelaskan kementerian berusaha mewujudkan ekosistem ESG bagi mempercepat penerimaannya terutama kalangan PMKS. Tinjauan PMKS 2023 oleh SME Corp menunjukkan pada Januari hingga Februari 2023 hanya 39.9% daripada 1,489 responden yang menyedari kepentingan amalan ESG dalam perniagaan mereka. Setakat ini amalan itu dilaksana secara sukarela dan hanya melibatkan syarikat yang memfokuskan pasaran antarabangsa. Selanjutnya, program jaringan pendidikan kewangan FEN terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan rakyat tentang pengurusan kewangan. Ini penting untuk meningkatkan tahap literasi kewangan terutama dalam kalangan belia. Pada 2021 dan 2022, lebih 500 inisiatif pendidikan kewangan dilaksana melibatkan lebih 11 juta interaksi. Dalam meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan literasi kewangan ialah penganjuran program Bulan Literasi Kewangan atau Financial Literacy Month FLM dengan izin sepanjang bulan Oktober. Dah 3 kali Oktober kita lakukan. FLM 2022 memberi penekanan terhadap mesej kepentingan celik kewangan digital dan jenayah penipuan atau scam untuk membantu rakyat membina ketahanan kewangan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Ahmad Ramli. Sejak 2014 hingga Mei 2023, 31,140 belia direkodkan mengalami muflis. Setakat 19 Jun, seramai 178,098 wanita telah mendaftar dan mencarum dalam skim keselamatan sosial suri rumah Perkeso. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud, pelbagai strategi dirangka bagi menggalakkan lebih ramai suri rumah untuk menyertai skim berkenaan. Kementerian melalui Perkeso mengatur pelbagai mekanisme bagi memastikan skim keselamatan sosial suri rumah yang diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini mencapai matlamat pelaksanaannya seperti berikut. Yang pertama, mengadakan promosi kesedaran dengan izin roadshow dan advokasi di 54 buah pejabat Perkeso seluruh negara serta penyiaran melalui media massa untuk mempromosikan skim ini. Kita telah juga mengadakan pelancaran di peringkat kebangsaan skim ini pada 8 Februari 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pusat Konvensyen KLCC dan seterusnya pelancaran di peringkat negeri-negeri.
Yang kedua, mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai agensi dan syarikat swasta turut dilaksana bagi memohon sumbangan penjanaan caruman, penajaan caruman. Juga program suranta melibatkan penyertaan pemimpin bersama masyarakat, aktiviti skuad prihatin dan sinergi sosial Perkeso. Kementerian juga sedang meneliti untuk merangkumkan golongan bapa tunggal dan duda di bawah skim berkenaan. Beliau menjawab soalan Senator Amir Mat Ghazali. Baik, sekian perkembangan dari Dewan Negara. Kembali bergabung bersama Hazel Dasman di Berita Tengah Hari. Silakan Hazel. Syamimi Saripan, terima kasih. Seterusnya, hampir 90,000 penerima telah mendapat manfaat daripada bantuan Bakul Rahmah di seluruh negara. Inisiatif kerajaan ini akan membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Demi memastikan golongan ini tidak tercicir, Yayasan Global Mesra akan terus memainkan peranan menyalurkan bantuan tersebut. Buat masa sekarang dah hampir 90,000 lebih bakul ramah dah dikeluar. Seluruh Malaysia ni banyak yang dah sampai lah semua. Di Selangor saja 11,000 kotak, di Pulau Pinang, di sini hampir semua tempat besar dah hampir 5,000 dah sebulan jalan. Itu setiap adun ahli parlimen semua kami akan memberi untuk mereka agihkan tempat mereka sendirilah. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan hampir 150 bakul rahmah di perkarangan rumah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ceruk Tokun, Bukit Mertajam. Bila dapatlah sikit, orang kata apa, tampung sikit perbelanjaan kan, untuk nak raya ni, macam tu lah. Rasa seronoklah terpilih dapat bakul rahmah ni. Gembira, termasuk dapat bantuan macam ini. Sebagai saya ibu tunggal, saya rasa syukur dan gembira lah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur menganjurkan program Jualan Rahmah secara bergerak di kawasan perumahan B40 sehingga 1 Ogos ini. Menurut pengarahnya Arifin Samsudin, program itu akan membawa barangan asas dan akan bergerak ke 33 kawasan di 11 parlimen di Kuala Lumpur. Tambahnya, inisiatif ini diambil bagi memastikan pendekatan jualan rahmah kini lebih berkesan. Kita punya jualan rahmah bergerak ini memang disasarkan kepada penduduk golongan B40. That's why sebelum ni kita buat jualan rahmah di pasar raya, tapi kali ni kita bawa terus kepada penduduk B40. Kita pergi pula ke PPR, kampung-kampung perumahan B40. Yang ini semua tempat-tempat lokasi ini dicadangkan sendiri oleh ahli parlimen, bukan kabinet dicadangkan oleh ahli parlimen. Jadi ahli parlimen dia lebih tahu penduduk di kawasan dia di mana kawasan yang lebih memerlukan. Lebih 10 barangan keperluan asas seperti ayam, daging, ikan, beras, minyak masak dan telur ayam dijual pada harga lebih murah berbanding harga pasaran. Alhamdulillah sangat teruja, tapi bagi kami ini sangat-sangat membantu sebenarnya dalam kadar ekonomi negara pun sekarang barang-barang pun tengah mahal. Jadi program ini sangat-sangat membantu bagi keluarga-keluarga yang macam kami lah kata. Seorang lagi anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM disahkan meninggal dunia. Mangsa merupakan salah seorang yang maut akibat insiden kemalangan semasa menjalani latihan menembak senjata dan bom lempar di tapak latihan grenade asas Lapang Sasar Kem Said Sirajuddin Gemas pada Ahad. TUDM menerusi satu kenyataan memaklumkan mangsa meninggal dunia kira-kira pukul 5.45 petang di Hospital Segamat Johor akibat kecederaan parah. Allahyarham Korporal Udara Suib Bidin, 33 tahun, merupakan jurulatih di Institut Pengajian Pentadbiran dan Pengurusan Instar Pangkalan Udara Sendayan. Terdahulu, Laskar Udara 1 Muhammad Ikmal Mazdi yang merupakan penuntut bagi KPP Kelas 1 Siri 7823 disahkan meninggal dunia di tempat kejadian.
Manakala seorang lagi jurulatih Korporal Udara Khairul Zaman Lokman kini menerima rawatan di Hospital Segamat Johor dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad Ashgar Han bin Goriman Han berkata TUDM serta pucuk pimpinan tertinggi menzahirkan rasa duka cita atas kejadian yang berlaku dan merakamkan salam takziah kepada waris anggota yang meninggal dunia yang juga merupakan kehilangan besar buat TUDM. Sama-sama kita melangkah, bergembira seisi keluarga. Malaysia penuh panorama indah, berbilang budaya Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Walaupun baru berusia 3 tahun, saluran berita RTM konsisten dalam menyiarkan berita yang sahih, maklumat yang tepat dan segera kepada rakyat. Saya selalu menonton saluran berita RTM di MyTV 123 atau nak lebih mudah dan cepat, boleh saja tonton di RTM Klik. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ketiga berita RTM. RTM, teman setia anda. Gaya hebat, harga rendah. Festival Fashion dan Kecantikan. Festival Fashion dan Kecantikan. Shopee 77. Gaya hebat, harga rendah. Beli sekarang di Shopee 77 Festival Fashion dan Kecantikan. Malaysia bakal melangkah ke era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Usaha itu dapat dilihat melalui penglibatan Malaysia dalam Minggu Teknologi London 2023 yang diketuai Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil baru-baru ini. Komitmen pelaburan yang diraih lebih 8 bilion ringgit itu mampu melahirkan pelaburan yang berkualiti tinggi dan menjadikan Malaysia sebagai negara digital. Komitmen ini akan segera direalisasikan kerana dia dianggarkan akan membawa peluang kerja lebih daripada 1,800 orang. Dan kita juga berharap bahawa pelaburan yang akan masuk ini merupakan pelaburan yang dianggap berkualiti tinggi yang bukan sahaja membawa peluang pekerjaan teknologi baru berkait dengan IR 4.0 dan IR 5.0. Tambahnya, penganjuran Malaysia Digital Expo 2023 merupakan cadangan baik bagi peniaga dan pelabur tempatan meneroka potensi IR 4.0 dan 5.0. Nilai ringgit dibuka tinggi sedikit berbanding dolar Amerika pada sesi dagangan awal pagi tadi walaupun permintaan terhadap dolar Amerika semakin kukuh. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.68 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.46 dan berada pada 3.26 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.95 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.27. Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur pada sesi awal dagangan pagi tadi. Setakat pukul 12 tengah hari, Bursa Malaysia naik 2.90 mata kepada 1,393.79 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya SCIB naik 2 sen kepada 44.5 sen. Bahvis menokok 1.5 sen kepada 18 sen dan Jadim meningkat 1 sen kepada 19 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan Nestle meningkat 50 sen kepada RM131.40. KLK naik 30 sen kepada RM22.08 manakala Petronas Dagangan Berhad bertambah 30 sen kepada RM21.70.
Pengawal pantai Amerika Syarikat menjalankan siasatan mencari punca letupan kapal selam pelancong Titan baru-baru ini. Insiden tersebut mengubarkan kesemua 5 penumpang yang menyertai ekspedisi meneroka bangkai kapal persiaran mewah Titanic. Pengumuman itu dibuat sehari selepas Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kanada berkata pihaknya sedang menjalankan penyiasatan sendiri. Ketua Penyiasat Pengawal Pantai, Kapten Jason Newbeyer menegaskan matlamat utamanya adalah untuk mencegah kejadian serupa berulang. Siasatan Lembaga Marin telah dimulakan pada Jumaat dan pihak pengawal pantai sedang bekerjasama dengan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI untuk mendapatkan semula bukti. Ia termasuk berhubung dengan keluarga 5 mangsa yang terbunuh. Seorang maut manakala 7 lagi cedera dalam tragedi melibatkan roller coaster di sebuah taman hiburan. Kejadian berlaku di Stockholm, ibu negara Sweden pada Ahad. Menurut laporan media tempatan, saksi memaklumkan sebahagian roller coaster Jetline di taman hiburan Gröna Lund tergelincir dari landasan semasa bergerak. Ekoran itu ambulans, jentera bomba dan sebuah helikopter dikerah ke lokasi kejadian. Pihak polis Aksi separuh akhir Piala FA di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi berlangsung penuh debaran sebelum Kuala Lumpur KL City FC mengesahkan slot kesaingan akhir. Skuad bimbingan Boyan Hodak memenang selepas menewaskan Terengganu FC TFC 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Dalam aksi tersebut, skuad TFC bermula garang apabila melancarkan serangan seawal minit pertama. Namun rembatan Ivan Mahmud berjaya digagalkan penjaga gol Muhammad Azim Al-Amin Kamarudin. KL City yang hadir selaku pasukan pelawat bangkit membalas serangan. Malangnya, percubaan Sebastian Irvin Zini pada minit ke-9 tersasar di sebelah kanan gawang. Kedudukan kekal tanpa jaringan hingga tamat 90 minit permainan sekaligus memaksa perlawanan diteruskan dengan penentuan penalti. Selepas ini KL City FC bakal bertemu sama ada juara bertahan Piala FA musim lepas JDT atau Selangor FC yang akan beraksi dalam satu lagi aksi separuh akhir di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Dalam pada itu, skuad Selangor FC kini sudah bersedia sepenuhnya berdepan saingan sengit menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim Johor Bahru malam ini. Jelas Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho fokus dan manfaatkan peluang sebaiknya perlu jadi keutamaan dalam usaha memburu kejuaraan Piala FA buat kali ke-6 Selangor FC. Of course, kita perlu pergi ke situ dengan satu matlamat iaitu adalah untuk cari keputusan positif kerana kemungkinan di skala mati ini boleh berlanjut sampai 120 minit, kemungkinan besar boleh jadi juga dan kita perlu bersedia any situation jugalah. Yeah. Sementara itu, Kapten Selangor FC Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi menyeru rakan sepasukannya agar sentiasa waspada dengan setiap ancaman serangan JDT. So saya harap pasukan dapat bagi yang lebih baik lah daripada game sebelum ni. Dan kita tahu JDT bukan pasukan yang bukan pasukan yang mudah lah untuk ditewaskan sebab dia pun tak ada kalah. Dan saya harap kita dapat berikan cabaran yang baiklah untuk game Senin nanti. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.